Okey, seterusnya kita sambung makanan terubah suai genetik ataupun singkatannya adalah GMF. Okey, teknologi DNA recombinant telah berjaya menghasilkan banyak tanaman. Contohnya seperti padi, kelapa sawit, nenas, jagung dan kacang soya. Ini tanaman ya. Serta ternakan seperti ikan salmon, lembu dan juga kambing yang mempunyai ciri-ciri yang diingini. Makanan yang terubah suai genetik ataupun singkatannya GMF mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan ataupun haiwan yang lain. Pengambilan GMF oleh manusia berkemungkinan dapat membawa pelbagai implikasi yang masih belum diketahui terhadap kesihatan. Okey, Rajah 13.1 menyenaraikan ciri-ciri makanan terubah suai genetik. Okey, antaranya ialah tanaman yang terubah suai genetik adalah rintang terhadap herbicide. Rintang terhadap herbicide tu maksudnya tahan kepada penggunaan racun rumpai. Yang kedua, tahan terhadap serangan penyakit. Jadi tanaman tu tak mudah musnah bila kena sesuatu wabak atau penyakit. Okey. Boleh digunakan dalam bidang perubatan. Mungkin hasil daripada GMF ni dapat kita applykan dalam bidang perubatan. Contohnya macam apa tu, kambing tadi kan. Kambing yang telah ni. Contohnya macam ni lah. Yang kambing ni. Okey. Kambing yang telah terubah suai genetik ni boleh digunakan untuk merawat pesakit hemofilia. Contoh ni lah. Seterusnya, toleransi terhadap logam berat. Maksudnya dia tahan terhadap logam berat. Maksudnya macam tanaman tadi, kalau terkena logam-logam berat, contohnya seperti plumbum ataupun merkuri, dia boleh ada daya tahan. Dan seterusnya, tahan terhadap serangan serangga-serangga perosak. Ini adalah ciri-ciri tanaman ataupun ternakan yang telah terubah suai genetik. Okey. Kita tengok ya. Apakah contoh-contoh makanan yang terubah suai genetik yang ada di pasaran sekarang ni? Ini adalah senarai 10 makanan terubah suai genetik yang paling top lah, yang paling popular. Antaranya adalah jagung, kacang soya, kapas, betik, padi, kanola, kentang, tomato, produk-produk susu dan juga kacang pis. Okey, yang bawah ni kita tengok pula. What does this code mean? Apakah maksud kod ini? Kalau kita beli contohnya buah apple di pasar raya kan, kita boleh lihat label yang dekat sini ni. Dekat yang ditampalkan pada buah apple tadi tu. Kita tengok ya. Apple yang kita nampak ni mengandungi 4 digit, betul tak? 4 digit. 4131. Ada 4 digit. Maksudnya buah apple tadi adalah ditanam secara konvensional. Konvensional ni maksudnya pertanian konvensional, nak kata macam pertanian yang biasalah, yang selalu yang kita tanam, macam kita tanam kat rumah tu lah. Pertanian konvensional, bubur baja, kita bubur racun serangga, kalau ada serangga datang serang, kita masukkan rumpai kalau ada rumpai-rumpai kat tepi pokok tu. Jadi penanaman konvensional maksudnya secara biasa lah, secara biasa. Kalau ada 5 digit,
dan bermula dengan nombor 8. Ini adalah contohnya makanan yang telah terubah suai genetik. Contohnya. Dan lagi satu, kalau ada 5 digit dan di depannya huruf 9, nombor 9. Bermaksud makanan itu adalah hasil daripada tanaman secara organik. Organik ni maksudnya dia tak menggunakan sebarang bahan kimia. Okey. Okey. Kebaikan GMF. Apakah kebaikan makanan terubah suai genetik ini? Kita tengok ya. Dapat mengatasi masalah bekalan makanan dunia melalui penghasilan tanaman ternakan transgenik yang berkualiti tinggi. Makanan yang dihasilkan secara GMF ni dikatakan berkualiti tinggi. Kos penghasilan makanan akan menjadi lebih rendah sebab kita tak payah gunakan racun rumpai, kita tak payah gunakan racun serangga, jadi lebih murahlah kosnya kan. Boleh meningkatkan kandungan nutrisi tumbuhan, tanaman, mengurangkan masalah serangga dalam penanaman tumbuhan, mengurangkan penggunaan pestisida, racun serangga, dan hasil yang banyak. Kita akan dapat tuai hasil yang banyak, menyebabkan harga makanan menjadi lebih murah dan mudah didapati. Sementara keburukan GMF pula adalah spesies semula jadi akan jadi terancam. Spesies semula jadi yang semula jadi ni, maksudnya yang tak mengalami pengubahsuaian, akan makin lama makin pupus. Terdapat kemungkinan kecil untuk gen yang dimasukkan ke dalam GMF yang dipindahkan kepada manusia, contohnya gen rintang antibiotik. Mungkin ada setengah gen tadi bila masuk dalam gen manusia menyebabkan kita rintang, kita kebal pada antibiotik. Jadi kita tak nak Maksudnya kalau bagi antibiotik kat kita, kita tak berkesan. Yang ketiga, kesihatan manusia mungkin terjejas dan kandungan genetik manusia mungkin akan terjejas. Bila kandungan genetik ni terjejas, mungkin menyebabkan penyakit-penyakit sampingan yang lain, contohnya seperti kanser. Okey, kita tengok gambar foto 13.2. Jagung yang terhasil daripada teknologi DNA recombinant. Macam mana jagung ni? Gen daripada bakteria Bacillus thuringiensis dimasukkan ke dalam gen jagung. Apa tujuan dia? Supaya mempertingkatkan ketahanan jagung tadi terhadap serangan serangga. Jadi pokok jagung tadi tak mudah diserang oleh serangga perosak. Kita tengok kaedahnya. Macam mana dia lakukan ni? Contohnya macam ni. Macam mana cara kaedah DNA recombinant tu berlaku. Okay, kita tengok ya. Ini adalah sel bakteria yang ada gen tahan kepada serangan serangga. Okay, yang ni bakteria ni. Ini bakteria ni. Dalam tu yang warna merah tu adalah gen yang kebal pada serangan serangga. Bakteria tu ada gen tu. So kita potong gen tu tadi. Kita potong. Kita perlukan yang ni Kita perlukan serpihan yang sedikit tu. Kita potong. Dan kita tampalkan pada DNA pokok jagung dengan menggunakan teknik molekular. Kita copy and paste. Kita potong dan kita tampal. Bukan copy and paste, silap. Cut and paste. Okay, kita tampalkan pada DNA pokok jagung. So kita selitkanlah gen tadi tu dalam
DNA pokok jagung. Okey. Jadi, sel tumbuhan yang normal tadi telah menjadi termodifikasi, telah diubah suai untuk membawa gen bakteria. Gen yang baru ini membolehkan sel tumbuhan tadi kebal kepada serangan serangga perosak. Sel yang satu ni tadi kemudian petani ni tadi akan melakukan teknik kultur tisu untuk membiakkan lebih banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi kita akan dapat 1000 pokok gunakan teknik kultur tisu. Okey, katalah kita dapat 1000 pokok-pokok jagung. Okey. Jadi GM plant, pokok yang telah terubah suai ni tadi, akan menghasilkan protein yang tahan kepada serangan serangga perosak. Jadi pokok jagung ni akan boleh tumbuh dengan elok, dengan baik, tanpa ancaman daripada serangga perosak. So hasil pokok jagung ni akan meningkat lah. Ni cara ni dia buat ni. Teknik pokok jagung. Dan contoh yang kedua, kacang soya. Telah diubah suai secara genetik supaya mempunyai ciri tahan racun rumpai. Ini tahan racun rumpai. Telah diperkenalkan sejak tahun 1996. Pada tahun 2007, hampir separuh daripada tanaman kacang soya di seluruh dunia adalah jenis kacang soya yang telah terubah suai genetik. Okey. Telah dibekalkan kepada pengusaha air kacang soya, tahu dan juga tempe. Kadang-kadang kita tak sedar, kita pun dah ambil makanan terubah suai genetik. Okey, satu lagi contoh. Ikan super salmon yang telah terubah suai genetik pada usia 8 bulan. Besar berbanding dengan ikan salmon biasa juga pada usia 8 bulan. Jadi kita boleh nampak perbezaan pertumbuhan, tumbesaran ikan ni tadi. Ini kerana gen hormon pertumbuhan daripada ikan salmon jenis Chinook telah dimasukkan ke dalam DNA ikan salmon Atlantik. Dengan ini, ikan salmon Atlantik dapat membesar dengan lebih cepat, iaitu menjadi super salmon, dan dapat dihasilkan sepanjang tahun. Contoh yang kedua adalah penanaman ubi kentang. Ubi kentang merupakan tanaman yang sangat penting, terutamanya bagi penduduk di kawasan beriklim sejuk. Walau bagaimanapun, ubi kentang ni dia sangat sensitif terhadap suhu yang rendah dan boleh menyebabkan kejadian frost. Kejadian frost tu maksudnya ada pembentukan ais beku dalam ubi kentang tadi kan. Jadi dia cepat lebam, nampak macam rosak lah, tak cantik lah. So apa yang mereka buat? Gen yang menyebabkan toleransi terhadap keadaan beku daripada tumbuhan Arabidopsis spesies, ambil gen daripada tumbuhan Arabidopsis spesies tadi, kita insertkan ke dalam gen ubi kentang. Jadi dengan sebab ini, ubi kentang tadi akan lebih tahan kepada suhu yang sejuk walaupun ditanam di kawasan yang beriklim sangat sejuk. Okey, jadi dia akan boleh tumbuh dengan baik. Seterusnya kita nak tengok insulin. Apa dia insulin? Insulin ni adalah satu jenis hormon
yang terlibat dalam mengawal aras gula di dalam darah. Biasanya insulin ni kita suntik kepada pesakit kencing manis untuk mengawal aras gula. Pada masa dahulu, insulin didapati daripada pankreas, lembu ataupun babi untuk merawat pesakit kencing manis. Tapi kini tak lagi ya. Sekarang ini, insulin boleh didapati daripada teknik kejuruteraan genetik dan boleh dihasilkan secara besar-besaran ataupun komersial untuk pesakit kencing manis. Selain insulin, kita juga dapat hasilkan vaksin hepatitis B, faktor pembekuan darah dan juga hormon pertumbuhan. Telah berjaya dihasilkan secara kejuruteraan genetik. Jadi kita nak tengok macam mana cara penghasilan insulin. Okey. Okey, kita tengok ni. Rajah 13.2 menunjukkan cara gen insulin manusia dipindahkan ke dalam bakteria dengan menggunakan teknik kejuruteraan genetik untuk menghasilkan insulin. Okay, kita tengok gambar rajah yang pertama. Ini adalah serpihan DNA manusia yang ada gen insulin yang warna merah ni. Kat situ ada gen insulin. Gen insulin ni yang akan mengkodkan penghasilan insulin. Jadi kita potong serpihan ni, kita keluarkan daripada gen manusia tu, kita keluarkan. Yang kedua ni pula adalah DNA bakteria. DNA bakteria dia berbentuk bulat dan kita panggilnya sebagai plasmid. Okey. Sebahagian daripada plasmid tadi telah dipotong. Sebahagian daripada plasmid ni kita potong, kita buang. Okey. Langkah yang ketiga, plasmid yang dah dipotong ni tadi kita insertkan dengan gen insulin manusia masuk kat dalam ni. Masuk kat sini. Dengan menggunakan enzim DNA ligase. So dah masuk dah. Ni dah masuk dah insert dah. Sekarang plasmid ni namanya adalah plasmid recombinant. Plasmid recombinant yang telah berjaya disisipkan dengan gen insulin manusia. Kita dah sisipkan gen insulin manusia masuk. Okey. Kemudian plasmid recombinant ni tadi akan dimasukkan pula ke dalam sel bakteria tu tadi. Masuk semula. Dah masuk semula. Plasmid recombinant dimasukkan semula ke dalam bakteria tadi. Sekarang bakteria ni tadi dikenali dengan nama bakteria transgenik. Transgenik tu maksudnya yang dah transform lah, yang dah berubah. Jadi klon bakteria tadi membiak dengan banyak. Bakteria tadi akan membiak dengan banyak dan menghasilkan insulin dengan banyak dalam sel mereka. Nampak tak? Yang hitam-hitam tu insulin lah. Ni insulin. Insulin dapat dihasilkan dengan banyak. Bakteria tu dapat menghasilkan insulin. Insulin yang sama macam manusia hasilkan. Okay. Insulin diekstrak. Diekstrak tu maksudnya dikeluarkan daripada bakteria dan ditulinkan. Ditulinkan tu maksudnya inilah, macam ditulinkan tu maksudnya kita bersihkanlah insulin tu daripada unsur-unsur lain yang kita tak perlukan. Macam tu lah maksudnya. Jadi dan boleh disuntik pada pesakit kencing manis. Kan kalau kita nampak pesakit kencing manis yang duk suntik insulin kat dalam badan mereka tu, insulin tu dapat daripada bakteria ni lah. Okey. Jadi untuk tajuk ni, cikgu nak minta awak buat nota. Okey, nota yang mana? Nota yang ni. Ni saya nak awak buat nota ni. Nota yang ini dan nota yang ini sahaja. Tolong tuliskan dalam buku nota
biologi awak. Okay.